Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurezlina binti Muhammad Yazid, pelajar SEM2 dari Kumpulan A Syampat. Jadi dalam video hari ini terdapat beberapa perkara yang akan kita bincangkan, iaitu pertama sekali mengenai relativism dari pandangan Islam, dan kedua adalah mengenai ulasan artikel. Pertama sekali adalah berkaitan relativism. Apa itu relativism? Relativism ini adalah satu fahaman yang muncul pada dalam pasca modernisme. Fahaman ini menyatakan bahawa satu kebenaran adalah tidak mutlak dan subjektif mengikut kepada individu atau sesuatu golongan. Jadi secara mudahnya atau secara ringkasnya, jika saya faham bahawa Tuhan itu wujud, saya percaya Tuhan wujud, maka ianya wujud. Jadi jika seorang lagi yang lain datang kata Tuhan ni tak wujud, maka baginya Tuhan itu tidak wujud. Dan bagi orang yang memahami relativism, yang memegang faham relativism, iaitu relativis, mereka mengatakan bahawa kedua-dua pernyataan ini adalah benar. Oleh sebab yang demikian, dalam Islam kita setegas-tegasnya menolak fahaman relativism untuk dipakai sebagai satu prinsip atau satu fahaman dalam hidup Islam. Jadi dari sudut agama, satu perkara yang benar atau yang salah tak boleh ditentukan semata-mata mengikut kepada pandangan seseorang itu, kerana kelemahan manusia ni adalah kita melihat sesuatu perkara berdasarkan apa yang senang, apa yang mudah bagi diri kita je, tanpa kita kira salah atau benar. Serta manusia kita ni cenderung untuk melakukan satu, menentukan satu mengikut hawa nafsu. Jadi sebagai seorang Muslim, Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu pegangan dan ikutan yang utama dalam keputusan yang kita ambil, bukan pandangan manusia semata-mata. Walaupun begitu, Islam adalah satu agama yang menghormati budaya masyarakat lain atau agama lain yang terdapat dalam dunia ini. Yang kedua adalah kerana ciri-ciri keistimewaan Islam itu sendiri yang menyebabkan teori relativism ini ditolak. Antaranya, Islam ini bersifat komprehensif, realistik dan seimbang. Pertama sekali, komprehensif. Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, mencakupi segala aspek kehidupan manusia. Jadi Allah SWT memiliki semua sifat kesempurnaan dan pengetahuan yang luas. Allah Maha Tahu. Jadi semua aspek kehidupan manusia dijelaskan, diberikan panduan oleh Allah dalam wahyunya, iaitu kitab Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-89, maksudnya, dan kami turunkan ke atas engkau kitab Al-Quran sebagai penjelasan bagi semua perkara. Jadi berdasarkan ayat ini dapat kita fahami bahawa semua perkara tu tak boleh berlandaskan pandangan individu semata. Kita mesti berpandukan Al-Quran, kita mesti berpandukan As-Sunnah. Kerana Islam satu agama yang punya peraturan hidup yang serba lengkap, sama ada dari segi kepercayaan, pemikiran kita, akhlak, ekonomi, politik, sosial, perundangan, pendidikan, alam sekitar, kesihatan dan banyak lagi. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis juga adalah sumber rujukan yang tetap dan tak berubah-ubah, kerana ianya terhenti selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kedua, ajaran Islam bersifat realistik dan praktikal. Islam adalah pegangan yang bersesuaian dan seiring dengan realiti kehidupan manusia. Begitu juga dengan penetapan hukum dan peraturan dalam Islam yang mengambil kira semua aspek, sama ada realiti semasa setempat dan adat yang kita amalkan. Hukum yang realistik ini bermaksud Islam tak membebankan manusia dengan hukuman yang melampau-lampau sehingga manusia kita tak mampu nak melaksanakannya. Sebagai contoh, Islam tak perintahkan umatnya, penganutnya untuk beribadat sepanjang masa, the whole day, tak. Sampai kita abaikan tugas harian seperti mencari rezeki, menuntut ilmu. Malah jika tugas-tugas tanggungjawab kita ni kita tunaikan dengan betul dan mengikut syarat-syaratnya, ia juga dikira satu ibadah di sisi Allah dan kita dikurniakan ganjaran pahala. Selain itu, realiti kehidupan manusia adalah setiap manusia ni diciptakan berbeza-beza. Misalnya seperti tahap keimanan kita dan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Allah berfirman yang bermaksud, dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakannya. Meskipun begitu, kita dinasihatkan yang golongan berkemampuan ni
perintahkan supaya tak abaikan golongan yang kurang bernasib baik, fakir miskin. Oleh itu amalan bersedekah amat digalakkan dalam Islam maupun agama-agama lain. Bersedekah ni amalan yang mahmudah, dan umat Islam diwajibkan menunaikan zakat. Yang ketiga, ajaran Islam adalah seimbang. Seimbang dari setiap aspek kehidupan manusia seperti rohani dan jasmani, individu dan masyarakat, materialistik dan kerohanian, dunia, akhirat. Jadi Islam melarang manusia dari mementingkan diri sendiri sehingga kita abaikan kepentingan masyarakat, kita abaikan kepentingan berjiran, tolong menolong. Begitu juga Islam menganjurkan agar setiap manusia ni seimbang dari aspek rohani dan jasmani. Dalam pada kita fokus beribadah, kesihatan fizikal juga amat penting kerana tubuh badan juga adalah amanah Allah kepada kita untuk kita jaga. Yang mana firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, iaitu surah Al-Qasas ayat ke-77. Sebaliknya juga begitu, kita jangan terlalu leka dalam urusan dunia sehingga kita abaikan kewajipan kita sebagai hamba Allah. Kita perlu beribadah, kita perlu patuh kepada peraturannya. Seperti mana firman Allah mengenai solat Jumaat yang tinggalkan jual beli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Perkara kedua yang akan dibincangkan melalui video ini adalah berkaitan ulasan artikel yang bertajuk Where Are the Gods Now, yang diambil daripada sebuah buku berjudul Relativism dan Religion, terbitan tahun 1995. Artikel ini ditulis oleh D.Z. Phillips yang merupakan seorang profesor major dalam bidang falsafah di University College of Swansea. Selain dari artikel ini, terdapat beberapa buah buku yang pernah ditulis oleh beliau, antaranya The Concept of Prayer, Religion Without Explanation, dan Faith After Foundationalism. Dengan sahaja tajuk artikel ini, Where Are the Gods Now, kita dapat satu idea bahawa penulis ingin fokuskan tentang kewujudan Tuhan, mencari kewujudan Tuhan. Melalui artikel ini, terdapat beberapa perkara yang ingin saya ulaskan, terutamanya berkaitan dengan keyakinan manusia terhadap kewujudan Tuhan dalam konteks cara Islam mengajar umatnya, penganutnya meyakini kewujudan Allah. Mengenali Tuhan tak maksud kita cari lokasi Tuhan tu kat mana, kita atau kita bayangkan rupa parasnya fizikal, tapi yang disebutkan dalam akidah Islam adalah mengenal pencipta dan meyakini kewujudannya. Menurut majoriti ulama Asy'ariyah, zat Allah boleh diketahui kerana kewujudan Allah adalah dengan hakikatnya. Jadi kewujudan Allah ni dapat difikirkan dengan akal manusia, maka mengetahui hakikatnya tu tak mustahil. Tapi walau bagaimanapun, dijelaskan lagi bahawa hakikat Allah tak diketahui secara holistik, tak secara menyeluruh. Cukup sekadar kita mengetahui bahawa zat Allah memiliki sifat-sifat yang tertentu. Berdasarkan dalil akli, bukti kewujudan Tuhan adalah dengan adanya pembaharuan alam, iaitu munculnya alam semesta ni daripada tidak wujud kepada wujud, atau secara ringkasnya daripada tiada kepada ada. Satu benda tak akan wujud jika tiada penciptanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para nabi bahawa pencipta kepada alam semesta ini namanya ialah Allah. Seterusnya adalah berdasarkan kepada dalil nakli pula, iaitu merujuk kepada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bukti-bukti kewujudan Allah, kebijaksanaan Allah, keluasan rahmatnya dan kekuasaannya. Ini dapat dilihat daripada kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, kapal-kapal yang berlayar di laut, iaitu kapal-kapal mampu terapung di atas air, hujan yang Allah turunkan dari langit untuk menghidupkan tumbuhan, kemudian tumbuhan-tumbuhan ini dibiakkan melalui berbagai jenis binatang. Begitu juga dengan peredaran angin dan awan,
angin dan awan terapung-rapung di antara langit dan bumi. Jadi kesemua bukti-bukti kewujudan Allah ini juga dibuktikan dengan teori sains, di mana kita dapat simpulkan bahawa Islam, Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan teori sains.